Maksudnya sahala. Kamu dengar apa kami kata. Masa iklan penaja ada, berhenti Ustaz. Itu maklumat lah. Bila dibuka soalan, kawan tu dengar. Yang tanya ni tahu dah soalan apa, dalil dia. Kawan tu tanya, jawapan dia baca kat depan. Loh, semua ada dah. Hak tu yang kita panggil TV macam tu. Dan orang yang kena tanya dia selamat. Sama juga rancangan, banyak rancangan macam tu. Bila ditanya soalan, soalan tu tak boleh jawab, jadi pengkuliah dia tekan butang. Butang tu rahsia. Tekan satu butang, bermaksud soalan tadi orang belakang akan jawab. Orang belakang dia akan bagi jawapan masuk kat telinga. Okey. Kemudian jawapan tu dia kena dengar dulu. Tuan-tuan jangan ke mana-mana, soalan akan dijawab sebentar lagi. Nama satulah dia study. Macam juga rancangan Irsyadul Ahkam hari Khamis ke-3 5 minit tu. Sebab saya duk pergi radio, saya tahu lah. Perasan tak bila bercakap, sehari dia selang dengan nasyid lah apa. Masa tu sebenarnya pengkuliah dia tak duduk saja. Orang luar akan telefon, dirakamkan. Ada rakaman. Masa tu secara langsungnya orang tak dengar. Berlaku soal jawab antara ustaz tu dengan orang yang tanya. Dia tak dengar. Soalan tu ustaz dengar dah kan? Buat balik ke rumah, cari jawapan, minggu depan mai. Minggu depan mai, soalan hak minggu lepas tu lah. Disiar balik. Hak yang berlaku soal jawab tu, hak minggu lepas lah. Okey, sekarang ustaz bagi jawapan untuk minggu lepas tapi jawab minggu ni. Hak yang tak sempat tolak pergi minggu depan. Hak tu yang radio dok buat lama dah. Kita tak depa telefon dak tu hak minggu lepas, atau minggu lepas balik sana. Cuma Datuk Hamid Tahir kena ikut, dia tak selesa soalan rakaman. Dia tak selesa. Jadi saya nak soalan segera. Bila buka, tanya, saya jawab segera. Balik, saya tak buat balik kerja rumah. Sebaliknya, kalau dirakam, dengar soalan, hantar email, telefon, buat balik soalan, cari jawapan, esok mai pula, minggu depan mai pula. Majlis kita macam sekarang ni, dia tak ada soal jawab macam ni je lah. Kan, pihak penaja tak sediakan hadiah kepada yang buat soalan. Jadi, siapa tanya tu kira ikhlas lah. Saya suka nak sebut bahawa saya tak boleh jadikan tuan-tuan perempuan di belakang sana sebagai tempat saya nak lepas perasaan. Dan saya tak boleh cerita semua perkara sebab kadang-kadang yang dengar tak faham. Demikian juga bidang Quran, bidang apa pun, macam kita jumpa doktor. Doktor bagi ubat. Dia abang tak punca sakit, dia abang tak cara nak operate, nak kena bius dulu, dia abang tak? Awak dia tak abang, sebab kita tak perlu tahu. Dalam perkara isu yang berkaitan yang saya nak sentuh sikit, kesilapan yang menyebabkan solat qada selalu. Kerana solat tidak sah disebabkan jamak tidak mencukupi syarat. Sama juga berkaitan, kalau ada fatwa kata halal, tuan-tuan pakai aja, tuan-tuan duk tanya banyak. Tapi kalau tanya saya akan buka semula fatwa tu, maka tuan-tuan sakit kepala. Tadi saya rujuk dengan seorang hamba Allah tempat solat Jumaat. Saya tanya dia, betul ke si A ni dia tak bela dah ikan kelisa? Betul. Dia bela apa? Dia bela ikan buang sa kat ujung. Dia bela ikan keli. Ikan keli tu yang jual kat market. Ya.
Dia bagi makan apa? Perut ayam. Lagi ayam-ayam mampus, rebus, mesin, pibuh dalam kolam. Ayam tu busuk, ikan keli makan, maka dia jadi busuk. Yang jual ikan keli haram pendapatan dia, yang beli ikan keli dia tak tahu halal. Bila kamu duk korek, duk pergi tengok orang tu bagi makan ikan keli, bagi makan apa, perut ayam, ayam mampus, kamu duk pergi tengok, maka kamu tak boleh makan. Sebab itu fatwa kok mana pun yang keluar, fatwa ini dipermudahkan dalam banyak perkara. Seorang hamba Allah, dia ni mak menakan saya lah, sebelah ayah. Jadi ayah dia tok wan saya, tapi mak dia bukan tok saya, sebab tok wan nikah lebih pada seorang. Dia kata, sebab apa yang duit KWSP keluar kena zakat selalu? Saya kata dah sebab fatwa macam tu, saya nak kata apa? Keluar duit KWSP, zakat kena. Tak. Sebab hak yang maktih mengaji, dia kena simpan setahun matang. Hak tu pun betul. Hak fatwa pun betul. Habis hak mana tu betul? Betul dua-dua. Tak nak pakai hak mana satu, pakai salah satu aja. Hak betul yang mana betul? Saya kata dua-dua betul. Sebab apa dua-dua betul? Yang kata kena tangguh sampai setahun tu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i juga membenarkan kita bayar zakat sebelum sampai cukup haul. Boleh bayar. Supaya orang bayar zakat kat pejabat zakat banyak, maka bagi tahulah KLSP ni awak keluar aja kena zakat selalu. Sebenarnya kena zakat tak? Tak. Bila keluar? Matang setahun. Oh, jadi hak mati duk bayar tu tak betul? Betul? Hukum dia seperti si A nak lanjut pelajaran luar negara. Tambang tak cukup, tambang P tak cukup. Dia tak belilah tambang P balik. Tambang P balik ni orang kaya. Tambang P saja. Tanya-tanya berapa ribu? 2,000. Okey, barangkali Pak Menakan kata, oh Pak Menakan, saya ni nak keluar zakat enggak ni? Tapi bulan 12 nanti. Anak Menakan nak pergi bulan 11. Boleh tak zakat hujung bulan 12, bayar awal bulan 11? Jawapan dia, boleh, tak ada masalah. Tapi bayar zakat itu sebelum sampai masa wajib. Sah. Dengan cara tu kita boleh tolong anak menakan yang nak sambung belajar. Padahal kalau dia tak bagi pun tak berdosa sebab belum sampai wajib. Jadi boleh bayarlah, boleh. Tak bayar pun tak apa, boleh. Apa maksud tu? Katalah dapat duit SP tu, dapat. Dia kena tunggu setahun baru zakat. Saya cakap ni tak termasuk akaun yang kita punya. Tahu tak? Dia panggil akaun kedua ke akaun pertama? Akaun yang kita boleh ambil tapi kena proses lah. Yang tu kena zakat. Cukup nisab bagi zakat. Hak akaun satu lagi yang kena pencen baru dapat. Yang tu bila dapat, zakat tak kena. Kena tunggu setahun. Bermaksud kalau dapat duit, isteri kata, kita nak terima menantu ni. Abang kamu kalau tengok rumah sempit, menantu nak duduk tang mana? Duit abang dapat tu, kita renovate sikit rumah boleh kot. Kalau panggil tokek, panggil tukang Melayu, kita kena banyak bersabar. Tahu tak bersabar? Lepas dah siap, nanti nak kena perbaik banyak lah. Banyak tokek Melayu macam tu lah. Tapi hak bagus tu ada. Saya ni cari tukang Melayu, kena bersabar lah ni.
Bocok sana, bocok sini, retak sana, retak sini, tirih sana, tirih sini, sabarlah. Tak ada nak siap, nanti pecah dah. Cek-cek balik. Kalau panggil tukang Melayu, bukan semualah, kena banyak bersabar. Okey, kalau panggil tokek Cina, kena bersabar awal, kena cari duit dulu bagi cukup. Apabila duit tadi kita guna untuk renovate rumah, tengok-tengok baki tak mencukupi untuk bayar zakat, maka kamu tak kena bayar zakat. Maka kawan kata, jadi hang terlepaslah bayar zakat noh. Terlepas. Bukan berdosa tak berdosa. Orang perempuan kat belakang, barangkali barang kemas banyak tapi tak pakai. Sebab apa tak pakai? Lah pencuri penyamun banyak. Nah, mesin peti besi pun dia boleh cungkir. Mesin ATM tu dia boleh cungkir. Yang kita dengar kan, buka bilik kebai dia tembak muka, pecah muka. Saya tengok dah gambar tu, ada gambar orang pasing mai. Dahsyat. Tapi kena tangkap dah, dia buat muka selamba. Pump gun ni tuan-tuan perempuan sekalian, kalau lepas pakai pump gun, jangan larilah tuan-tuan, bahaya. Sebab dia tak macam pistol polis. Pistol polis bila ada tembak, peluru pi sebiji. Tu yang kena dinding, di baling pi kuat lain tu. Sebiji. Sebab tu polis hebat-hebat. Penjenayah nak tikam mangsa, polis tembak kepala penjenayah, tepat kena dia. Sebab peluru pi dia sebiji. Tapi kalau pump gun, jangan duk cuba lari lah. Sebab pump gun ni, peluru dia, walaupun dia satu kelongsong, dalam tu banyak biji. Maka bahaya. Hak yang Adi guna tu, dalam kelongsong tu ada 20 biji. Tu kalau tembak perempuan belakang, habis mati. Nak tembak seorang kena habis. Sebab tu hak ni juga yang diguna untuk tembak burung kat pokok macang, pokok durian tu. Hang teror sekali tembak kena 2 biji tu. Awak tak teror, peluru tu 20 biji. Kacang-kacang kecil tu. Dan ada lagi sampai 100 biji, mahal lah. Tembak 10 ekor burung jatuh, teror hang. Peluru banyak biji. Lah ni manusia jadi takut kan, orang merompak bagai-bagai. Jiran kat rumah saya, rumah mak saya lah di kampung, tengok TV kat dapur, TV kat ruang tamu punya lah besar, angkat tak larat. Depan rumah jiran ni seberang jalan ada polis, dia tak simpan tangga tak simpan. Lepas ni tengok TV ruang tamu, pencuri main malam, angkat tangga mai rumah kawan ni, masuk kot bumbung, angkat genting atas, masuk tu, buka pintu, buka kot dalam, angkat TV punya besar, naik kereta. Tangga pertingkatan tu dia tak hantar balik. Kalau hantar balik tu kira bagus banyak lah. Tu dia bangsa pencuri. Bermaksud cerita dia, kalau orang perempuan kat belakang, barang kemas dia tak pakai, takut orang curi, maka barang kemas tadi tersimpan tak usik, berat 85 gram, cukup setahun kena zakat. Dah cukup setahun baru nak pakai, zakat kena juga. Tapi esok cukup setahun, malam ni ambil pakai sat. Ambil buah di tangan, kancing dia bagi lekat, tak jatuh dah. Pakai dah lagi, pakai dah. Buka buah balik dalam laci. Pakai dah tu, zakat tak kena. Hang banyak akal no. Tak. Pakai tak tahun ni? Pakai, zakat tak kena. Fiqh ni bukan dia susah mana. Kamu pakai tak lagi? Pakai dah, tak kena. Sama juga perempuan kat belakang, kat laki ke, buat personal loan, duit dapat tak? Duit tu duit bank bagi kat kita, jadi duit kita. Duit kita. Duk cari kontraktor yang tak tipu, payah lambat. Cari, tambah kadang-kadang kawan ni sap lama-lama. Jiran belakang rumah saya selang 2 buah rumah. Sian.
Dia buat keluar duit 12,000. Apa pun tak buat. Pasal apa? Bagi kat kontraktor Melayu. Dia sapu 12,000, kat orang lain 32,000. Dia pergi tutup lubang hak dia tipu. Lama-lama lubang kuih besar. Habis buat ke mana? Lari malam. Macam tu lari malam. Maka apabila kita perhabis duit ataupun duit yang dapat tadi kita perhabis, rumah siap, duit banyak, zakat tak kena. Tapi pilih teruk sangat sampai langkah setahun duit tu tak pakai, maka zakat dia akan makan. Makan banyak mana? 1/40. Dan orang perempuan tadi boleh saja dia bagi zakat kat suami dia. Faham tak? Sebab apa? Hidup rumah tangga siapa bagi nafkah? Suami. Isteri bagi kat suami tak ada masalah, jangan suami bagi kat isteri. Habis tu dah dapat kat suami bagi balik kat isteri, tak ikut kamu. Duit dah duit kamu dah, tak ada masalah apa-apa. Itu yang kata fik tak sakit kepala. Apabila tengok fatwa kata wajib bayar zakat, bayar. Bila tanya saya minta pencerahan, jadi sakit kepala. Sebenarnya wajib tak? Wajib, ikut pendapat tu. Dengan cara tu, zakat kalau dia ambil 40,000 duit keluar SP, dia kena bayar zakat 1,000. Tapi kalau dia tak bayar pun tak apa. Sebab apa? Belum sampai matang setahun. Sampai hujung tahun tak guna juga, bayar 1,000. Sebelum sampai hujung tahun perhabis buat rumah, buat kenduri, zakat tak kena bayar. Terkurang 1,000 jadi 39, zakat kena atas 39. Bahagi dengan 40, itulah zakat dia. Habis tu penjabat zakat dia nak duit dapat banyak ke nak duit dapat sikit? Nak bagi duit dapat banyak. Dan duit dapat banyak, boleh tolong banyak tak? Boleh tak tolong bagi banyak? Kira-kira orang miskin dapat duit zakat, tahun depan dia buat keluar zakat pula. Kalau harap-harap macam tu lah. So, duit hak banyak diberi pejabat zakat ni, maka rancangan bersama TV3 tak ada dah lah. Rancangan tu memalukan umat Islam. Kenapa memalukan? Bukankah negara kita kaya? Orang kaya ramai. Kan, pergi cari nama, tak usah duk masuklah majalah tu, majalah ni. Pergi tolong dia, mencukupi dah. Jadi maksud saya awal tadi, tengok fatwa, pakailah. Tak ada masalah apa-apa. Kalau nak bagi sakit kepala, tanya soalan, sakit kepala. Demikian juga soalan yang orang duk tanya macam-macam. Okey. Kalaulah keadaan kita ni nak bayar takaful atau insuran, tak sat nak main, tak sat. Saya duk sebab salah nak potong kereta tu. Sebab dinding kereta dia duk begitu. Faham tak? Dinding kereta duk itu. Kalau aku potong-potong dinding tu jatuh tak sampai sini. Boleh tengok Melayu. Orang duk pasang lampu, dia naik kereta lampu tak pasang, tak menyala kot. Dengan belakang bonet ikat dengan tali. Kereta macam tu saya nak tanya, takaful mau tak? Takaful mau tak? Dia tak mau. Nak buat ke mana tu? Kan? Habis tu nak buat ke mana? Sebab itulah nak abang, kerja kita hari-hari, pendapatan, ada halal ada haram. Orang yang nak pergi bayar kat takaful tak terima sebab kereta ni teruk sangat. Bukan dia 12 tahun, 20 tahun lebih. Seriau nak tengok. Pelik wilayah dia beli apa pun tak tahu, tak apa nak jelas. Biasanya orang buat berniaga ikan lah. Takaful tak mau, maka tuan kereta boleh berpindah kepada insurans. Ni kita panggil apa? Aspek dia terpaksa. Takaful tak mau. Bila takaful tak mau, dia terus pergi insurans. Bila pergi insurans tadi, kan,
orang tu dia bayar duit kat syarikat insuran, dia tak berdosa sebab dia terpaksa. Demikian juga polisi, orang yang kerja takaful ni, dia meniaga takaful ikhlas, etika lah apa semua. Tengok-tengok bawah ada insuran. Saya kata, kamu ni duk mengajak orang, kenapa kamu ambil insuran? Insuran ni haram. Okey, dengar saya nak cerita. Orang mai jumpa saya tengok kereta lepas. Dah tengok kereta ni takaful boleh ambil. Maka saya minta duit daripada tuan punya kereta, tuan punya motor, bayar takaful, masuk dalam satu tabung. Kalau berlaku kemalangan, kami akan beri pertolongan. Tapi kerana tengok kereta ni, kereta yang memang tak selamat, maka kami ikut polisi kami tidak boleh bantu tuan punya kereta ni sebab kereta teruk sangat. Maka kami terpaksa jual kepada dia insuran yang jelas haram kerana aspek terpaksa. Terpaksa tak apa, faham tak terpaksa? Dan kami tidak akan berikan cadangan insuran kalau orang ni boleh pergi kepada takaful. Maka seseorang yang boleh bayar takaful tapi dia beli insuran kereta, maka hukumnya dia mendedahkan diri dia kepada judi. Kerana duit yang syarikat takaful dengan insuran dia tak sama. Insuran, kalau kemalangan tak berlaku, duit tu masuk poket toket insuran. Sebaliknya takaful dia tak macam tu. Kita dermakan sejumlah wang masuk dalam satu tabung. Duit tu bukan duit toket. Duit orang ramai semua dalam tabung tu. Siapa-siapa yang mati ke, berlaku kemalangan ke, maka duit diambil pada tabung tu yang bukan milik syarikat takaful. Di samping itu ada satu sudut lagi, iaitu duit itu akan diperniagakan jadi mudharabah, maka untung akan diberikan kepada orang yang buat caruman. Maka seorang yang dia kira-kira takaful, dia kata, kawan tu kata 600 perlindungan kami 600 kerana kereta harga sekian-sekian. Tak boleh bagi murah sikit lagi ke? Saya nak kira lain 550 boleh lah. Itu pun kami turunkan harga perlindungan. Bawah lagi tak boleh. Tak boleh takat tu. Duit dia ada, dia tak mau bayar, dia pergi cari insuran. Bila dia pergi cari insuran, bayar 450 ya. Aku dah kata dah, hak nu makan duit banyak. Bila bayar duit kat syarikat insuran, sedangkan dia mampu membayar pada syarikat takaful, dia bayar kat syarikat insuran, insuran ni hukum dia haram. Maka awak mendedahkan diri kepada judi. Ditanya balik, bayar tu bayar je, bukan nak main judi. Bayar tu bayar, tak main judi. Tapi tolong orang main judi, hukum dia berdosa juga. Tapi itu tak lepas. Semua yang nama dia insuran, hukum dia haram. Semua yang nama takaful, hukum dia halal. Senang tak ikut Islam? Senang. Arab Saudi lagi senang. Syarikat takaful tak boleh berkembang di negara mereka. Langgar kereta orang depan, kamu bayarlah. Bayar macam mana? Kamu punya duit, bayar kat tuan hak kamu langgar dah. Oh, pakai macam tu, insuran tak boleh kami. Insuran tak ada, takaful tak ada. Siapa naik kereta, langgar saja, bayarlah. Kalau tak puas hati, buat pergi mahkamah. Tapi bila kita buat insuran, buat takaful, cermin pecah. Tanya-tanya kedai yang buat repair, dia kata 3,000. Tengok-tengok, tidak ada perlindungan cermin. Tahu mereka buat apa dah? Dia pegang mertun besar. Dia katak cermin pecah, dia katak kereta bagi kepek. Kemudian buat laporan kemalangan. Ambil gambar semua benda ni, bincang dengan tempat nak buat repair. Maka dia buat beri perlindungan
kereta dia katak bagi elok, cermin dia ganti baru. Tengok. Tipu tu pun dah jelas dah tak betul. Apabila dia buat syarikat takaful, orang berniaga takaful ni kaya-raya tak? Kaya-raya tak? Kalau toke kepala besar sekali itu, saya berjumpa lah, income dia satu bulan 100,000 lebih. Kereta ni sebut dan anak kereta apa abang mai. Saya jumpa dengan seorang hamba Allah, kereta dia duk naik laju lah, biasa dia naik 230 km sejam. Laju tak? Laju lah, laju. Cermin kereta saja 5,000. Awak teruk sangat ni. Niaga jenis ni, income besar. Tapi rugi dia pun teruk juga. Supaya orang ramai tak sakit kepala. Nama apa syarikat ni? Takaful. Halal. Walaupun bayar teruk. Ni nama apa ni? Insuran. Hukum dia haram walaupun bayar ringan. Ambil berat, ringan ke berat ni tak mana. Sebab yang berat itu dia ada perlindungan. Yang ringan itu dia ada perjudian. Judi berat ke ringan? Judi. Ala bayar saya tak tahu RM1, RM5 kot. Kan? Kita niat sedekah ke orang yang menang, judi juga. Supaya tak jadi masalah dalam perbincangan kita. Bagi mereka yang terlibat dengan perniagaan kok nu kok sini, pergi bank tengok atas kepala. Bila dia tulis Islamik pakai jadi. Tak payah duk cakap banyak. Sebab dah ada Islamik dah. Bukan boleh pandai-pandai tulis Islamik, tak boleh. Tak boleh. Kerana apa? Ada sebab. Maka siapa-siapa yang ada kad kredit, kalau ada I, halal. I tak ada, tidak halal. Senang aja. Kadang-kadang orang tanya, pelaburan yang ni halal ke haram? Saya kata, kamu dah tengok fatwa? Tengok. Fatwa kata apa? Halal. Okey. Kamu tanya saya sebab apa? Sebab nak tahu fatwa tu betul ke tak? Fatwa tu betul. Saya macam mana? Saya ada pendapat lain. Kerana apa? Kerana saya melihat aspek yang kedua. Apa dia aspek yang kedua? Dalam skim pelaburan apa-apa, mereka ada panel syariah. Kadang-kadang dipanggil majlis syariah. Kadang-kadang dipanggil panel syariah. Orang hak kerja hak dari dalam tu sendiri pun kata tak halal. Maka kita orang luar nak kata halal, hak mana tepat? Hak mana tepat? Hak kerja kat dalam tu pun kata tak halal. Kita nak kata halal. Kamu tanya saya, kamu tak boleh terlibat dah. Maka orang ramai yang nak terlibat dengan apa-apa perniagaan pun, kita nak pergi korek, nak pergi tanya halal haram, kita tak punya masa. Punya masa tak? Nak pergi cari minyak tengah lautan, buat balik mai, proses dia supaya menjadi minyak petrol, kemudian tuang masuk dalam kereta. Ada masa lapang tak untuk buat kerja tu? Kalau kita ada ke lapangan, jawapan dia, kita reti tak? Reti tak cari gali minyak? Tak reti. Buat minyak dalam kereta, yang tu reti. Pakai saja. Maka apabila ditanya balik yang ni tidak lulus syariah, belapang dada, walaupun untung dia besar, tinggalkan. Cuba tuan-tuan fikir tengok. Kerja keluar maktab, boleh pakai kereta mewah. Ada benda tak kena tak? Mesti ada benda tak kena. Cek balik, terlibat dengan perniagaan jual beli mata wang. Awak jadi macam tu, Ustaz tahu income dia berapa? Saya tak tahu. 1 bulan 200,000 pendapatan dia. Dia boleh beli rumah 1 juta, Ustaz. Ngajak sekolah rendah boleh beli. Sebab dia terlibat dengan perniagaan mata wang. Nama apa perniagaan itu dia pun apa? Saya kata, fatwa dah kata haram, confirm haram. Cuma kalau halal kita selidik sikit, kalau kata haram, confirm haram. Kerana apa? Bila terlibat dengan jual beli mata wang, dia membeli mata wang
belum sempat terima, dia jual semula sebab mata wang tadi dah naik. Maka hukumnya jelas jual benda yang belum dia miliki. Jelas tak boleh. Oh, kalau macam tu susahlah. Tak. Cukuplah dengan kereta kecil tapi halal daripada kereta besar tapi haram. Bukan tu sahaja. Orang perempuan yang duduk kat belakang, teringin tak nak pakai barang kemas baru? Teringin tak? Takkan tak teringin kot. Teringin tak? Teringin dulu, ingat dulu-dulu. Kalau pergi makan kenduri, pinjam kemas jiran sebelah. Lah dah buat lagi tak? Tak buat dah kot. Lah sejak ada Zulian ni dia tak buat dah. Kan ambil lok hak jauh sekali tu. Tarik tangan. Lah tak ada dah kot. Nampak barang kemas panjang. Tapi kadang-kadang makan tak lalu. Sebab pergi makan kenduri, bawa anak tuan barang kemas. Anak tuan barang kemas kata, makcik, lepas kenduri lagi, cepat-cepat hantar balik. Mak nak makan kenduri pula, mak nak pakai pula. Jawapan dia, makan lalu tak? Rosak habis program. Jangan jadi macam tu. Bila barang kemas tadi dah lama, kan pattern lama, kita pakai pun tak seronok dah. Ingat tak? Orang perempuan lah senang. Dulu orang tudung jenis lepas-lepas. Lah jenis pusing-pusing betul tak? Tengok tak kain tudung Yuna pakai? Hak Yuna pakai tu lebih kurang macam kain basah buah atas kepala je. Pusing, buah atas kepala. Tadi tengok Syarifah Kasih dia baca Quran tilawah interaktif. Kain tudung apa pakai tak tahu. Barang kemas bila nampak dah lama, kita nak pergi jual. Hari ni resiko orang yang pakai barang kemas. Tengok barang kemas, setuju nak beli. Tanya Cina, barang kemas saya ni harga berapa? Cina beritahu. Kalau berat barang kemas yang kita akan bagi kat Cina, barang kemas yang dia bagi kat kita berbeza berat tapi sama harga, hukum dia riba. Walaupun barangkali kita duk mengakulah ni barang kemas ni dia suka bengkok lah, siang bentuk lain, petang bentuk lain, memang pun 919 saja macam tu. Ambil keras sikit 750, tapi dia keras, dia senang patah. Harga go mana tu ke? Lu punya pasal kita cincai lah. Lu punya suami ada mari sini ya? Tak ada. Kita baik sama dia. Kenduri you ada panggil? Ada. Lu punya pasal kita kira cincai lah. You ambil barang kemas baru, you kasih barang kemas lama. Tak ada tambah duit apa-apa. Nampak tak tu? Duit apa pun tak tambah. Tanya balik, barang kemas timbang di rumah berapa gram? Kalau berat di rumah 10, barang kemas baru 8, beza dia 2 gram. Bila 2 gram, cuba kalilah tengok 2 gram tadi dengan harga semasa. Kalau 1 gram berat dia harga RM160, 2 gram sama dengan RM320. Cuba tuan-tuan kali tengoklah, hukumnya dosa sangat besar. Saya pohon izin untuk kira, lagi senang cakap. Tadi berat beza berapa gram? 2 gram. Alah cincai lah, Cina tu kata duit tak kena tambah. Okey tak? Saya nak tanya tuan-tuan puan sekalian, seronok tak? Bawa kereta pergi kat kedai, Cina kira-kira okey lah. Kamu sambung bayar kereta baru aja. Di muka tak payah? Tak payah. Dia duduk dalam lah, tak payah. Boleh buat apa full loan tak? Boleh. Nak bagi duit lebih lagi untuk beli motor sebiji pun boleh buat. Oh, bagus Cina ni, bagus. Tak apa. Nampak gaya macam okey lah. Jaga-jaga. Barang kemas yang beza 2 gram tadi sama dengan RM320. Itu RM20 tu, nak tahu dosa dia banyak mana, kan payah mana pun. Cuba bahagi dengan nilai semasa. Dah 320, 1 dirham lebih kurang RM8.40. Cuba kali tengok. 320 bahagi dengan 8.4.
Dapat jawapan dia 36 dirham. Hampir 39. Satu dirham yang kita dapat atau kita bayar lebih sama dengan berzina 36 kali. Cuba kali dengan 36. Tak larat nak dengar lah. Barang kemas yang isteri pakai, dosa yang isteri tanggung, suami tahu, suami biar, sama seperti berzina 1371 kali. Hak yang beli barang kemas itu, dia berdosa teruk pada yang kena tangkap basah. Cuba fikir Ustaz. Kita rasa lagu mana? Ghalat. Kalau ikut Islam, nampak rugi. Rugi tak mana? Barang kemas kita hak lama, dia kira murah. Barang kemas dia hak baru, dia kira mahal. Silap-silap, kena tambah RM200. Saya tanya, RM200 tambah banyak tak? Hei, upah orang mengasuh anak sebulan tu. Lagi balik bersembang, saya pesan dah kat abang, bawa saya saja. Tapi yang abang dah pergi bersembang buat apa? Tengok tak pasal-pasal kena bayar RM200. RM200 itu dia mengasuh anak sebulan. Kalau abang tak bercakap, kita ambil duit, kita guna duit beli barang kemas, duit ambil bagi balik tambah lagi RM200, tak pasal-pasal rugi. Dah lah hutang saya hari tu abang tak bayar lagi. Dia pergi kotor pula. Jawapan dia, dengar abang nak abang. Kamu dapat barang kemas baru, sekupang tak awak keluar. Hukum dia haram. Sebab kamu akan berperang dengan Allah dan Rasulnya. Tapi abang tambah RM200 tak ada masalah apa-apa. Yang tu kita boleh bayar. Cuba tuan-tuan puan-puan fikir tengok. Ikut Islam ni nampak susah ke senang? Dia mesti ada ujian punya. Mesti ada ujian. Syarat-syarat nak buat kenduri, lah musim kenduri. Kita buat karaoke mau. Tuan rumah kata apa? Tak payah. Kalau duit tak ada, abang, kami tolong. Kami kutiplah duit seorang 100, buat baru meriah. Tuan rumah kenduri cerita kat saya. Saya kata, kalau Pak Lang buat, muka saya tak sampai. Saya tak boleh tolong. Tapi kalau buat kenduri karaoke tak ada, paling kurang laksa support. Laksa pagi sampai ke petang beres. Laksa bokoh ketam lagi. Jangan duk buat karaoke, dah ketinggalan zaman dah. Sebab kita ada hukum. Maka respon hak jenis-jenis macam ni hati-hati. Buat apa pun dia ada hukum. Ada hukum. Ada hukum. Kita barangkali bersedih kalau anak tak banyak. Berapa orang yang bersedih kalau anak tak solat? Hak tu teruk lagi, tapi kita relax saja. Saya suka nak sebut, saya cerita dah tadi, ikut fatwa kita selamat. Tahap kita, tahap baca fatwa, pakai jadi, tu usah duk tanya banyak. Kalau kita pergi korek, kita sakit kepala. Sedikit masalah, saya sebut awal tadi, apabila disebut ada I, maknanya Islamik. Syarat I itu duduk hujung. Kalau I duduk depan macam iPhone. Yang tu dia lain, yang tu dia tak Islamik. Bila ada I kat hujung tu apa? I hujung, tu Islamik, ikut Islam lah. Cuma nak sebut sikit, apabila kita ambil sesuatu yang ada I dan kita ni orang mengaji, hukum tak sama dengan orang yang kurang mengaji. Kita akan tanya balik, I ni Islamik, boleh tak kami baca dia punya akad, macam mana duit tu dapat balik, tambah balik kod mana, yang tu dipertikaikan. Sebab itu, untuk bagi pencerahan sikit, kita nak buat rumah halal, pinjam duit bank harus dengan syarat pinjaman tadi, pinjam banyak tu, bayar banyak tu. Saya nak tanya, law ni berlaku tak pinjam banyak tu, bayar banyak tu? Pinjam banyak mana? Pinjam banyak mana? Pinjam 50,000, bayar 75,000, lebih
Kadang-kadang ni kita tak fikir panjang, kita kata apa? Sama bank Islam, bank apa pun. Bank rakyat, bank Islam, muamalat, samalah. Holiang bank pun sama, bahkan teruk lagi ada. Ni, jaga. Teruk tak mana? Cuba fikir. Pinjam duit bank Islam 1 bulan bayar 1,000. Pergi kat bank konvensional 1 bulan bayar 750. Hak mana menindas? Islam tak boleh bagi tindas ke orang. Tambah dia ni orang miskin, tanya dia balik. Betul, bank Islam bayar 1,000, bank ni 750, yang ni ringan. Tapi nak kena tanya, macam mana cara kamu dapat duit tu? Duit hak dapat tu macam mana cara? Kita pergi kat kedai runcit, kedai apa ke, kita ambil duit bulan laci dia, kita ambil barang buat pelari. Halal ke haram? Halal ke haram? Katalah gula harga RM3.50, dia tak ada. Kita ambil duit bulan laci dia, tutup balik, ambil gula buat balik. Jual beli ke tak ni? Jual beli ke tak? Tu bukan jual beli tu. Buat kerja apa jenis macam tu? Kamu pergi bank konvensional, minta buat pinjaman, dia tengok selip gaji, lulus, boleh bayar ni. Bank Islam, dia tengok mampu bayar ke tak mampu bayar. Bila tak mampu bayar, dia kata tak boleh. Kerana apa? Kalau kami luluskan pinjaman, kamu tak mampu bayar, silap-silap sat lagi kamu bunuh diri. Sebab orang ni cari, orang ni cari bagai-bagai. Bila pergi kat bank yang konvensional, dia tengok semua, dia buat urusan, dia bagi duit kat kita. Kita nak banyak mana? Mungkin kita nak minta nak 50,000. Dapat tak 50,000? Dapat 50,000. Kadang dia tanya lagi, nak lebih lagi pun boleh. Ni boleh buat hutang 80, 100 pun boleh ni. Tak payahlah 100 awak, nanti mati mata tutup tak rapat. 50 jadilah. Lagipun rumah saya teres. Katakan belakang pun dah jumpa longkang dah. Nak tambah lagu mana lagi? Depan tu lah ada sikit. Nak buat 2 tingkat tak boleh, semua rumah orang setingkat. 50 cukup. Pikir habis dah tu. Ambillah sikit lagi, lebih tak apa kot. Kadang-kadang nak buat mozaik lagi. 50 cukup. Dapat 50,000. Bayar balik lebih jadi 75,000. Hukumnya haram. Sebab pinjam 50, bayar 75. Bayar 55 pun haram. Kerana tak boleh pinjam duit, bayar lebih, haram. Habis tu lagu mana jalan? Pilih bank Islam. Bank Islam lagi teruk. Teruk tak mana? Aku tanya dah. Kira-kira bayar sebulan 1,000. Kita abang kat dia, akad tak sama. Kamu pergi bank konvensional, pinjam duit 50, bayar balik 75. Tapi kalau kamu pergi bank rakyat, bank muamalat, Hong Leong Islamic Bank, apa-apa nama buhlah, nama apa, Ramasami Islamic Bank ke, syarat Islamik. Apa yang berlaku? Dia akan panggil kita, dia kata, kami pihak bank Islam tak boleh bagi pinjaman 50, bayar balik 75. Yang ni riba. Yang ni confirm riba, haram, akan berperang dengan Allah Ta'ala nanti. Habis tu nak buat ke mana? Kamu kena ikut cara dia. Cara dia macam mana? Saya sebut sikit. Bagi duit kat orang perempuan, nikah mut'ah, bayar tak mas kahwin? Satu lagi, nikah yang proses biasa kita ada buat ni, dua-dua ada mas kahwin. Yang ni ada tempoh, yang ni tak ada tempoh. Nampak tak? Yang ni tak ada saksi, yang ni ada saksi. Alah, sama lah. Tak sama. Mana sama? Nikah mut'ah sembunyi-sembunyi. Nikah ni bagi tahu habis satu negara, satu negeri. Dia buat macam mana? Dengar elok. Kami kalau bagi pinjam 50, bayar balik 50. Saya nak tanya, untung dapat tak? Pinjam 50, bayar 50. Mana dapat apa kami? Kami meniaga. Dan pihak bank tidak boleh beli bangunan. Kalau ada bank-bank kat ujung kedai, tepi kedai,
Mereka bukan beli, mereka sewa. Kalau bank boleh beli kedai, kita boleh beli kedai tak? Habis bank beli, tak ada tempat kita nak beli. Saya buat misal senang. Habis buat kena? Lah macam ni, senang aja. Caranya adalah dengan cara abang isi borang. Borang apa pula? Borang ni ialah abang akan minta kami beli sesuatu. Nanti kami akan jual barang tu kepada abang. Lalu ke mana cerita ni? Nanti kami cerita. Sebagai misalnya, kami akan beli kelapa sawit 1 kontena. Mungkin abang kata, saya nak buat apa kelapa 1 kontena? Saya bukan reti nak buat apa. Lah dengar elok-elok nak tolong ni. Kelapa sawit yang sampai itu, harga dia RM50,000. Sekarang kapal itu milik siapa? Milik Bank Islam lah. Ada tak kelang minyak masak Bank Islam punya? Ada tak? Mana ada? Okey, sekarang abang, kelapa sawit dah sampai dah. Tapi tak ada di sini. Ada satu tempat, ini bukti dia. Okey, sekarang kami akan jual kelapa sawit ni kat abang. Saya tak mau kelapa sawit. Tak, ni nak tolong ni. Kami akan jual dengan harga RM75,000. Abang beli kan? Saya nak buat apa? Lah, satgi duit dapat. Dapat RM50,000 satgi. Tak apa, jual. Saya beli kelapa sawit harga RM75,000. Okey, perjanjian bayar dalam tempoh 10 tahun sebagai misal dah. Sekupang pun tak bawa duit. Ni saya tak bawa duit. Lah, beli ni dengan harga hutang. Tiap-tiap bulan kami potong gaji. Oh, macam tu. Saya dapat kelapa sawit. Saya nak buat apa? Duit tak dapat. Tunggu Ustaz. Sekarang isi borang yang kedua. Borang apa pula? Wakilkan kami cari pelanggan untuk beli kelapa sawit abang. Cara dia senang. Wakil. Salah. Pihak bank dia tahu dah pelanggan dia. Telefon Cina tak apa. Lu maukah kelapa sawit 1 kontena berat sekian, harga RM50,000. Okey. Sebab harga pasaran 53. Sama bank Islam 50,000. Cantik. Okey, cari-cari pelanggan. Ada tak pelanggan? Nak sangat. Dapat RM50,000. Maka duit RM50,000 Cina bagi tadi masuk dalam akaun Cik Abang ni. Petang ni lepas asar macam tu. Lepas asar macam tu, duit masuk. Ni kami bagi kad ni. Kalau nak awak keluar banyak, kena main kat kaunter. Kalau awak keluar sehari 3,000, pergi kat mesin pun tak apa. Tapi jaga-jaga jangan pergi seorang-seorang malam-malam, bahaya. Tu dia Cucuk-cucuk tengok-tengok. RM50,000. Seronok tak? Kadang-kadang tak sampai RM50,000. Macam mana ni kata 50, ni dapat 48 je. Tu nak abang. Abang dapat duit, tapi duit abang kena potong siap-siap dah. Potong lagu mana? 2,000 tu adalah takaful. Takaful apa? Sekiranya berlaku kematian, duit 50,000 tadi tu abang tak kena bayar. Isteri tak kena bayar, abang memang tak kena bayar. Duit hak duk ada lagi tu akan jadi duit pesaka. Oh, macam tu ke? Tapi ingat, duit dapat 48, potong 2,000 duit takaful, kena bayar balik 75,000 nah. Kenapa pula 75,000? Tadi beli kelapa sawit berapa ribu tadi? 75,000 kan? Hutang berapa ribu? 75,000. Hutang 75,000, bayar balik berapa ribu? 75,000. Oh, kalau macam tu sama dengan bank konvensional. Sama tak mana? Bank konvensional 75,000 juga bayar. Yang ni 75 tak sama. Bank konvensional kalau sekiranya berlaku kematian kena bayar juga. Yang ni dah ada takaful. Bank konvensional pinjam 50, bayar 75. Bank Islam pinjam 75, bayar 75. Samalah, tak sama. Pinjam sekupang, bayar sekupang sama tak?
dengan pinjam sekupang bayar 15 duit? Mana sama? Kamu pinjam 50, bayar 75. Hak bank Islam pinjam 75, bayar 75. Sama tak? Sama tak sama? Tak sama. Jadi dalam masa 25 ribu tu, hak tu lah dibahagi selama 10 tahun. Oh, macam tu ke? Akad tu yang penting. Oh, kalau macam tu kena ikut Islam lah, kena ikut Islam. Dak rasa berat. Saya dah pi dah bank Islam, dia tak terima saya. Punca dia, kamu memang tak mampu bayar. Bila tak mampu bayar, kami bagi juga, kamu akan terseksa. Tu yang jadi kereta tayar botak naik juga tu. Sebab apa? Kereta mahal, tayar tak ada nak tukar. Bank Islam tak mau penyakit ni berlaku. Jadi hak jenis-jenis macam ni ingat, kalau sebut kata akad tu Islam, ambil lah. Tak ada masalah apa-apa. Tapi kalau akad itu ada kelabu sana, kelabu sini, jangan buat apa benda-benda yang sebut tadi. Resikonya kita akan ditanya. Saya nak buka peluang pertanyaan, kot-kot ada lah dalam masyarakat sini. Kalau ada boleh tanya soalan. Hanya mana satu lah, dekat lah. Okey. Okey. Habis itu aja. Terima kasih. Soalan yang baik nah, yang bertanya boleh balik awal. Boleh balik awal. Okey. Nah abang, ni kata sikitlah. Kita orang Malaysia kita ni mazhab tak tetap. Tahu tak apa dia mazhab tak tetap? Mazhab tak tetap ni kadang-kadang bagus, kadang-kadang tak bagus. Saya buat misal bagus. Imam Sudais mai Malaysia. Kena Imam Sudais hak janggut dia banyak loh. Imam Sudais mai Malaysia. Dia ni mazhab Wahabi. Wahabi ni pecahan daripada Hambali. Di negara dia kunut tak baca. Tak baca kunut. Dia mai Malaysia solat subuh dekat Mengkuang markas Dr. Mazhar. Dia baca kunut. Bahkan solat Jumaat masjid wilayah masjid apa Shah Alam. Khutbah Jumaat dia baca Sayyidina Muhammad. Kat negara dia tak baca pun. Nak baca Fatihah dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini semua mazhab Syafi'i ni. Tukar mazhab. Orang kat belakang macam kita sejuk tak? Allah, seronoknya. Solat subuh dia baca kunut pula. Alhamdulillah. Bila tu Syekh ni jadi Syafi'i? Dah dia Hambali. Balik pergi ke Makkah sana, dia jadi Hambali balik. Tukar mazhab bagus. Sama juga. Kalau saya pergi markas Ibnu Qayyim mengajak sana dulu, jadi imam solat Isyak, saya baca Bismillahirrahmanirrahim perlahan. Lepas kata saya Wahabi. Oh, geng lepas lah. Saya semayang masjid macam masjid ni, saya baca Bismillahirrahmanirrahim deras. Dah. Jadi Syafi'i pula, awak jadi macam tu. Kita raih orang. Faham tak raih orang? Masalah tak sah ni, yang tanya tak sah, yang ni masalah yang saya nak sebut bagi jelas lah, nak marah-marah bila. Mazhab Malaysia kita ni dia tak konsisten. Dr. Syed Muzaffar pergi ISS mazhab Hambali. Wuduk tak mampu nak buat, tayamum. Nak wuduk macam mana? Nak tuang ayak boleh tak? Tak boleh nak buat apa? Nak spray ayak tak boleh. Graviti tak ada. Pakai tayamum. Tayamum pula mana? Tayamum kat cermin kapal angkasa. Mazhab Hambali. Oh. Orang Melayu kita ada duk menega cacing lintah.
Lintah mana boleh meniaga benda tak boleh makan, tak boleh jual. Yang tu mazhab Maliki. Bila ada berlaku kematian, si mati tinggal anak perempuan orang lain tak ada, 1/3 harta pi kat Baitul Mal, mazhab Syafi'i. Zakat pendapatan ikut mazhab Hanafi. Dia tak tetap. Dia jadi pusing mazhab macam-macam. Mazhab Hanafi kita boleh pakai dan banyak orang Malaysia pakai dah. Zakat fitrah duk terima duit ke beras? Duit. Hanafi. Oh, duk beli tak ayak dekat mesin, buah duit diterjun ayak tu. Itu Maliki. Oh, macam tu ke Masalahnya zakat pendapatan tidak ada dalam mazhab Syafi'i, tidak ada sama sekali zakat pendapatan. Sebab duit tu bila mai hujung bulan ada ke tak ada? Awal-awal bulan dapat duit gaji ni, beli barang banyak tak? Penuh troli. Kan mai 22 hari bulan, 21 hari bulan gaji tak masuk lagi. Hujan ribut guna pinak mutu. Sebab apa? Tol tak kena. Basah-basah pilah sikit, duit tak ada dah. Oi, awal-awal gaji dapat, dia makan nasi ayam selalu. Mai 22 hari bulan macam hari ni kan. Pi pejabat kerja, tak pi kantin dah. Buka-buka Tupperware, ayam sekok. Tak ayam sekok. Ayam mata kerbau. Tak ayam mata kerbau. Ya Allah, duit tak ada. Anak telefon, ayah, yuran sekolah tak bayar ni. Nama buh kat Pak Gad. Hang tunggu Ustaz bagi gaji masih dulu. Satgi selama tak dapat kan, tahun ni bayar tak habis. Hang cakap banyak sangat, hang tunggu Ustaz. Dalam keadaan macam duit tak ada tu, bayar zakat pendapatan. Zakat pendapatan nak bagi tahu mazhab Hanafi, cara kira dia mazhab Syafi'i. Ni yang saya tak apa nak setuju ni. Maka saya kasar saya kata ini zakat pendapatan mazhab Hanafi'i. Tahu Hanafi'i? Hanafi campur Syafi'i, kasar sikit. Kenapa saya kata macam tu? Duit gaji bulanan akan dikali dengan 12. Maka itulah pendapatan tahun tu. Tak campur duit hang duk masuk sikit-sikit lagi, tak campur. Dia buat overtime lebih tak? Ada kenaikan tak? Ada. Semua tu tak masuk, duk statik, tak tukar apa, duk banyak tu. Tu contoh. Lagi satu, dia tolaklah untuk isteri sekian. Kan isteri untuk setahun dalam 5,000. 5,000 cukup ke isteri? Sekali dia bersalin lebih banyak mana? Satu. Untuk anak, kalau anak seorang, kan tak apalah. Kalau anak ramai aku mana? Untuk anak seorang potong 800. Saya nak tanya 800 untuk anak setahun cukup tak? Cuba jawab Ustaz. 800 ni cuba bahagi dengan 12. Bahagi dengan 12. Saya dapat dululah. RM66.66. Dia demam sekali, pergi kat klinik, cukup tak RM66? Cukup tak? Anak awal tahun nak masuk sekolah berasrama. Abang bawa banyak mana? 300. Pergi masuk ambil duit leh. 300. Abang ingat nak pergi hantar anak orang mengasuh. Kurang-kurang 2,000. Tu dia. Ada seorang waris, anak 5 orang hantar pergi sekolah agama. Pergi patah balik rumah. Duit tak cukup. Anak 5 orang. Awak anak 5 orang, tanya-tanya semua 6,000. Tak jadi nak hantar anak sekolah agama, hantar pergi anak sekolah kerajaan. Anak di rumah kata tak mau ayah nak pergi sekolah agama juga. Tak apa, esok. 6,000 habis. Maknanya nak 800 itu potongan yang sangat sedikit. Dia kena potong lagi duit bagi kat mak ayah bulanan berapa, duit kereta berapa, duit motor berapa, ngasuh anak berapa, duit minyak kereta berapa, kereta anak accident pula lagi berapa, campur-campur kena tolak belakang. Jadi didapati penolakan tadi 8 untuk anak 800. Maka duit hak kata pendapatan tahunan tolak 800 untuk setiap orang anak.
tolaklah mengantar kafur, tabung haji serba-serbi. Hak baki tu kalau mencukupi nilai 85 gram emas, kenalah zakat. Sebaliknya, bila kita tolak, baki, hak yang baki, jawapan dia tiada baki. Kadang-kadang ni saya kesian tengok, saya duduk batok belakang dia. Dia cucuk-cucuk kad, kemudian kad keluar. Dia ambil kad, dia tak ambil dia punya resit. Saya pun jahat, ambil tengok. RM9.8. Anak namakan apa RM9.8? Tu pun zakat pendapatan potong. Ini dari segi aspek itu tidak tepat. Dia kena tolak pendapatan tadi dengan hak bulanan duk bayar. Cuma satu benda saya nak abang sikit. Aspek negatif ada, pasti ada. Orang buat bendang, bayar zakat tak? Bayar zakat. Padahal hak buat bendang tadi naik motor Honda 70, kadang nombor pun tak ada, zakat bayar. Hak yang zakat pendapatan tak mau nak bayar ni, dia naik Alphard. Pernah dengar tak Alphard? Dia ambil welfare lah, ya Allah, kereta rendah. Awak saya tak kena bayar zakat pendapatan sebab hutang saya banyak. Hak aspek ni patutnya ada perbincangan. Minta pejabat zakat bincang, buat bincangan apa dia? Hadkan rumah berapa biji? Maksimum 2 biji. Lebih kami tak tolak. Kenderaan kereta 2 biji. Lebih kami tak tolak. Dengan cara itu, zakat pendapatan duk bayar bulan-bulan. Hutang banyak. Hutang kamu banyak sangat, kamu cari pasal. Orang yang buat bendang pendapatan sikit bayar zakat padi, kamu kenapa tak bayar zakat pendapatan? Satu. Dia untuk jawab soalan tadi, tu dah di overtime apa semua? Jawapan dia, kita nak kira tak boleh. Sebab pejabat zakat dia pakai hak yang bertulis yang dapat kat kita, itu sahaja. Itu satu. Yang kedua, gaji kita duk naik pun dia tak bergenjak zakat pendapatan, duk banyak tu. Itu satu. Lagi, kita bayar zakat, kita kena niat. Kita bayar zakat kena niat. Habis tu duit tu masuk bila pun tak tahu, zakat dia sedut dah. Sedut dia ambil awal lagi. Awak jadi macam tu. Ini kacau risiko dia. Maka kalau potong zakat pendapatan, niatlah sebagai sedekah. Kerana sebenar-benarnya zakat pendapatan ni siapa kena bayar? Cikgu-cikgu yang hampir nak pencen. Diji 52. Rumah bayar habis dah. Kereta bayar habis dah. Anak-anak adalah seorang dua lagi mengaji. Halian semua kerja dah. Orang jenis macam tu bayar zakat pendapatan. Gaji bulan 10 tak ambil lagi. Hak bulan 11 masuk pula dah. Jadi zakat pendapatan kena. Tapi gaji bulan 10 tak ada langsung dah. Kan? Gaji bulan 11 bila nak masuk pun tak tahu. Kacau. Ni cuti ni tak balik ke kampung? Mak, tak balik kot. Itu raya habis banyak dah. Balik pila. Jawapan dia tak balik mak. Balik tu boleh, minyak kereta siapa nak buh, kalau mak buh tak apa. Tu kasar sangat. Tapi walaupun saya komen segitu, saya isteri bayar zakat pendapatan. Tapi dalam bentuk borang zakat yang saya ubah suai. Faham tak ni? Sebut gaji bulanan kali dengan 12, tolak bayaran bulanan termasuk duit bagi kat mak, termasuk juga duit mengasuh apa-apa semua. Hak yang baki itu bahagi dengan 40, kemudian bahagi dengan 12. Tiap-tiap bulan lepas potong. Niatlah sebagai sedekah. Kalau niat sebagai zakat pun tak apa. Cuma hak lebih-lebih duk bayar sikit-sikit tu, bepi kat dia sebab benda ni bukan zakat sebenarnya. Tetapi bagi mereka yang pendapatan dia banyak, rumah harga 1 juta, kereta 3 biji. Saya pernah tengok rumah nah. Dia parking kereta tingkat 1. Gua fikir tengok. Agak-agak dia banyak. Kereta dia jalan naik duduk tingkat 1 sebab bilik dia duduk tingkat 1. Bawah tu dia punya taman tu 2 kereta sampai 4 biji, 5 biji. Saya pernah pergi Pekan Pendang. Balik mai jalan sesat. Tengok sebuah rumah kereta ada 4 biji. BMW,
Mes, buat vegan, kereta mewah semua, nombor semua sama. Orang tu pendapatan dia banyak tak? Banyak. Orang jenis macam tu dia kena zakat. Tapi kalau sebagai kerani pejabat, tiap-tiap bulan kena potong, gaji tak cukup, kot sini, jawapan dia zakat pendapatan sebaiknya tak kena bayar. Zakat pendapatan yang keluar ni berasaskan fatwa Majlis Fatwa Kedah. Baginda Sultan yang jadi agung sekarang bersetuju diwajibkan. Nak bayar pun tak apa, tak bayar pun tak apa. Bayar lebih baik, kalau tunggu memang kita tak akan bayar lah. Jadi untuk yang tak sah ni macam itulah jawapan dia. Boleh bayar sebab dia dikecualikan daripada cukai. Tak ada masalah apa-apa lah. Okey. Maksimum dia macam ni. Ambil 85 gram kali dengan harga semasa RM160. Siapa-siapa yang ada duit dalam akaun dia matang setahun tak berkurang 13,600, maka kenalah zakat sebanyak 1/40. Mati saya tanya 1/40. Saya tanya mereka sana, mereka kata 2.5%. Kata sama lah. 10 sebenarnya 1/4 daripada 1/10. 1/10 sama dengan 10%. 10% bahagi dengan 4 dapatlah 2.5%. Itulah zakat. Cuma sikit lagi zakat tadi, kalaulah duit kita ada 40,000, zakat kita banyak mana? 10,000. 10,000 itu kena bahagi 3 pula ikut mereka yang bermazhab Syafi'i. Nah, Allahu a'lam lah. Lagi soalan? Okey. Ya. Okey. Okey. Tu ya Allah. Orang Melayu ni pagi Jumaat sampai dia panggil sembahyang sajadah. Padahal sembahyang subuh sujud sajadah. Hati-hati. Imam rokok, makmum sujud. Sujud tu tak tahu. Masa sujud tu baru perasan. La, imam tak sujud. Barangkali kita sujud, imam buat apa? Dia rokok. Tiba-tiba Sami'allahu liman hamidah. Tahu dah. Rupa-rupanya rokok. Tahu tak lagi? Tahu dah. Habis buat apa? Berdiri semula di atas. Dan Allahu Akbar, rokok. Solat tak batal. Kenapa tak batal? Turun sujud tak sengaja. Sebaliknya kalau tunggu saja di bawah, tak naik ke atas, batal solat. Sebab kamu solat tanpa ada rokok. Sebab tu macam apa dinding kat belakang tu, bila buka sikit. Dan yang paling penting sekali, hak betul-betul belakang imam kat belakang tu, dia mesti ambil tahu. Sekali-sekala tengok-tengok, oh imam rokok. Orang ramai gunakan perempuan tadi sebagai panduan. Bukan tu saja nak habaq. Baca surah yang bukan surah sajdah pagi Jumaat, cadangan nak sujud, dia kena kepala, batal solat. Makmum ikut, batal juga. Kecuali bagi imam yang hafiz. Barangkali dia malam ni dia sembahyang Isyak, dia baca surah Luqman. Luqman ni maknanya esok surah Sajdah lah. Esok pagi Sabtu dia buat pengumuman, tuan-tuan, malam ni pagi ni saya akan baca surah Sajdah sebab semalam saya baca surah Luqman. Saya baca ikut tertib surah. Maka tolong sujud bersama dengan saya. Yang ni tak batal sebab imam hafiz. Okey, sebaliknya kalau dia saja dia baca sajdah pagi Sabtu, sujud saja batal, makmum ikut imam batal juga.
Dan ingat, sujud sajdah dalam Quran ada 14 tempat, tetapi dalam 13 surah. 2 tempat sujud duduk dalam surah Al-Haji. Maka bagi imam yang hafiz duk baca ikut tertib, kadang sehari 5 juzuk duk baca kan. Kena pagi jemaat dia baca surah An-Najmi. Dia baca surah yang ada sajdah. Dia sujud, makmum wajib sujud, tapi makmum tadi imam kena beritahu dia, tuan-tuan, pagi ni saya tak baca sajdah sebab saya baca Quran ikut tertib, jadi pagi ni kita baca surah Najmi, tolong sujud bersama dengan saya rakaat yang pertama nanti. Kena abang. Tapi ingat, kalau berlaku di negara Arab jangan doa abang, sebab orang Arab menghafal Quran banyak. Orang Arab ni depa tak ada nama dia Al-Hafiz, tak ada. Depa tak pakai Al-Hafiz. Imam Sudah dah tulis tak Al-Hafiz? Tak ada. Syekh Muhammad Jibril Al-Hafiz tak ada. Sebab apa tak buah Al-Hafiz? Sebab orang yang ngapal Quran ni tersangatlah banyak. Sampai lepa Al-Hajj tak ada. Kita ada haji tak? Ada tak haji? Orang Arab tak ada gelaran haji. Sebab apa? Orang Melayu kita dia lebih tahun tu. Maka kerana tak ada gelaran itu orang Arab hafiz banyak, tak perlu buat pengumuman. Sebab hak jadi imam ni, hak belakang tu yang hafal Quran tersangat banyak. Saya pernah naik teksi, orang Arab bawa janggut. Dia tanya saya, Muslim? Saya kata Muslim. Okey, baca surah Yasin saya nak dengar. Saya baca Yasin, dia mengapai? Saya baca. Turun teksi, saya bagi duit, enggak ada, dia talak. Kelas. Dia tak mau duit sebab apa? Kamu tetamu kami, mengaji elok-elok. Bagus. Tapi ada juga Arab jahat. Arab adik-adik ICC ni. Tahu jahat. Tambang RM2, bagi 5, dia pederah RM5. Dia kata halal. Yang ni kacau. Jadi respon macam jenis macam tu lah. Kita nak buat macam mana? Di negara Arab, kita baca ayat yang bukan sajdah. Kalau kita sujud, orang tak ikut. Tapi negara Malaysia kita ni, berlaku ni sejarah umat Islam. Berlaku kat Pendang. Kawan saya jadi imam, dia hafal sajdah, tapi pagi tu dia terlupa baca sajdah. Dia tak pernah jadi imam sajdah, tak pernah jadi. Dia ngikut ayah dia. Ayah dia tu imam. Rupanya ayah tak mai. Anak masuk-masuk, ustaz jadi imam. Dia pun Allahu Rabbi imam ke. Tak pernah jadi imam sajdah ni. Imam ni pernah lah. Allahu Akbar. Dia baca Alif Lam Mim Zalikal Kitab. Dia baca surah Al-Baqarah. Baca sampai Muflihun. Wallah. Dia sambung lagi Nalina Kafaru sampai berhenti sebelum Masaluhum. Tak ada lah. Baca habis Al-Baqarah pun mana ada sujud? Tak ada. Tahu dia buat apa? Sujud bila? Dia pun sujud. Sujud semua sujud. Orang belakang bukan dia tahu ayat apa. Dia kata, ada sujud engkau mana kita tahu. Kita bukan tahu apa. Kemudian pagi itu dia telefon saya, ustaz. Seorang imam dia semayang pagi Jumaat, dia baca Alif Lam Mim Al-Baqarah, dia tak baca sajdah dan dia sujud. Dia kata seorang imam. Imam tu siapa dia? Dia. Saya tanya dia, imam tu hantar ke? Lebih kurang macam tu. Kata okey tak apa. Buat pengumuman kena qada subuh tadi. Kalau ada orang ni yang semayang dia tak mai dah esok, qada Jumaat minggu depan, subuh solat berjemaah qada. Jadi hak respon yang tadi itu solat tak batal sebab tak sengaja. Hati-hatilah. Okey, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sabilan liman ihtada. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyan wa la mahruma wa la matruda. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.